lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi walaupun di alam maya pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran kita bagi chapter 2 dan chapter 3, iaitu Fundamental of Compressor dan Maintenance of Compressor. Okay, nanti saya akan bawa pusing juga lah untuk tengok jenis-jenis kompresor yang ada di sekitar KKTM. Tapi untuk pagi ni saya akan buat demonstrasi lah live macam mana nak buat servicing ataupun kita nak refer pada apa kerja-kerja yang kita nak buat pada kompresor. Jadi before that saya nak ambil kehadiran dulu. Okay. Right, Amir ada? Ada sir, ada. Okay, Imran? Saya sir. Okay, Akram? Haji Akram? Ada di sini. Raub? Ada sir. Saiful? Ada. Nasri? Saya nampak ada tadi. Ada sir, ada. Okay, Kimi ada, Faris pun ada. Right. Okey, alhamdulillah selesai. Jadi saya nak ingatkan lagi sekali, slide-slide ada dalam Teams. Slide untuk setiap chapter tu ada dalam Teams. Boleh download untuk refer. Okay. Then untuk practical, kita akan refer pada work order number 1 and work order number 2. Okay. Ini adalah work order nombor 1. Work order yang pertama berkenaan dengan reciprocate air compressor. So kita tengok apakah description task dia. First of all, inspection of compressor status before and while running, and then list down all components, and then report on any defect that is been found, and propose a standard operating procedure of how to troubleshoot the defect. Okay, so simple work order je untuk yang pertama. Okay, and then kita ada work order yang kedua. Okay, work order yang kedua dia akan refer kepada kerja-kerja yang kita nak buat untuk praktiskan macam mana nak servis air compressor, reciprocate air compressor. Okay, so from time to time boleh tengoklah nota dalam slide, nota dalam handout pun ada dalam Teams tu. Untuk work order nombor 2, kita akan disassemble parts and component. Dan kita akan run servicing task according to SOP yang awak dah buat. Then kita akan buat testing and commissioning, and then submit report end of the class. Okay, ini kita cuba buat esok lah. So itulah hari ni Hakimi pula tak sihat. Okay, work order ni ada juga dalam Teams. Teams general dekat tab, dekat channel general, tengok dalam files. Okay, so download untuk awak bawa ke bengkel kalau jadi esok lah. Okay, bawa ke bengkel and then untuk diisi lah. Okay, untuk diisi report. So bawa lah alat tulis dan kertas lah untuk buat report yang akan di-attachkan dengan work order ni. So bawa work order masing-masing. Kalau tengok pada work order ni dia ada serial number air compressor masing-masing. Then assign tu ni nama ahli kumpulan lah yang awak dah bagikan kepada 4 kumpulan kan. So satu kumpulan 2 orang, so letaklah nama dia kat sini. And then in the end nanti okay, bila submit saya akan sahkan lah.
Okay, work order ni dah close ke tidak? Alright. Saya nak try. Kalau saya tunjuk, kalau saya tunjuk yang ni, boleh dengar suara saya? Boleh, sir. Alright. Okay. Okay, hari ni kita ada reciprocate compressor. Kenapa dia katakan reciprocate? Boleh saya kata, Maris, kenapa compressor ni adalah di bawah kategori reciprocate? Faris ada, Faris? Okay, kenapa kompresor ni dia di bawah kategori reciprocate? Apakah maksud reciprocate kompresor? Sebab dia tu stage. Ini betul lah two stage. Tapi apakah yang dimaksudkan reciprocate tu? Apakah komponen utama untuk reciprocate kompresor? Saya tunjuk ni. Reciprocate kompresor melibatkan komponen piston, komponen piston, silinder dan block. Jadi komponen piston, silinder dan block ni terdapat pada kompresor swan ni. Ini yang saya tunjuk lah. Okay. So kat sini dia jadi two stage. Sebab ada stage yang pertama, bila udara disedot, okay, di sini pada silinder yang pertama, dia akan kompres dan dia akan sejuk. Okay, dia akan melalui satu pipe ke outlet ni. Okay, dan dia akan disejukkan melalui fin ni untuk masuk ke silinder yang kedua. Jadi masuk silinder blok yang kedua, dia akan kompreskan lagi sekali higher pressure, dan barulah dia akan balik. Dia akan kompres yang ni dulu. Yang kecil sikit ni. Jadi yang pertama dia akan kompres di sini, dan dia akan transfer kompres air ke silinder blok yang kedua. Jadi pada silinder blok yang kedua ni dia akan kompres lagi dan akan melalui pipe. Dia akan turun untuk disimpan di dalam tank. Okay. Jadi udara ataupun gas, okay, dia akan melalui air filter. Nanti saya akan tunjukkan, kita akan buka air filter ni. Okay, melalui air filter kepada silinder block akan dikompres pada piston. Kita akan tengok dalam tu piston nanti, and then dia akan turun ke tank. Jadi apabila dia turun ke tank, untuk kita gunakan, okay, dia akan melalui outlet yang mengandungi beberapa ciri-ciri keselamatan. Okay. Antaranya dia ada safety valve. Ada safety valve. Okay. And then built-in safety dia ada cut in dan cut out kan. Cut in dan cut off. Okay. Nanti kita akan test, okay, berapakah nilai pressure, okay, berapa bar yang dia akan cut in dan cut out. Kat sini dia orang tanda lah. Tapi kita tak boleh tak boleh berharap pada orang sebelum ni buat. So kita akan tengok yang kita punya ni berapa. Okay. Kemudian kita ada tank. Okay. Untuk masa mula kita nak run tu, kita kena pastikan ni valve di bawah ni dibuka untuk riliskan air yang terkandung di dalam tangki. Okay. So first of all, kita tengok secara visual. Ada tak apa-apa defect pada
komponen-komponen yang ada. Jadi kompresor ni, okay, dia mendapatkan power source dia daripada elektrik. So ada electric supply. So electrical supply ni akan pergi ke terminal box ni. Akan pergi ke terminal box. Dan daripada terminal box baru dah supply kepada motor elektronik box. So dia ada motor yang ini 5 horsepower. 5 horsepower, 4 pola. Dan motor ni akan memutarkan puli. Mana puli itu diataskan kepada puli kedua melalui belting. Kat sini ada 3 belting. Alright. So kita tengoklah condition belting semua sebelum running lah, takut ada yang longgar, putus dan sebagainya. Right. Jadi apabila kita dah cek secara visual, masa awak buat laporan untuk work order nanti, awak catatlah semua yang awak jumpa. Apa yang saya cakap tadi daripada mula, so awak catatkan condition komponen. So, kalau tengok dalam order satu ada listkan all the komponen dan condition dia lah. Okay, sekarang saya nak on, tengok sama ada dia berfungsi dengan baik atau tidak. Dia akan bising. So kita ada switch. Okay, apabila kita on, kita kena juga tengok adakah condition dia semasa sedang running. Kalau kita tengok di sini, belting dan puli ni agak kuatlah vibration dia. Okay, saya besok nak try tengok kita gunakan vibration sensor, vibration kita check tengok. Dia ada bunyi macam air leaking ni. Catatkan juga. Ya, nanti masa awak praktikal awak catatkan juga apa finding. Kita tengok pressure dia ada feel tak pressure. Oh, saya akan lepas satu step. Sorry. Sebelum kita running juga, kita kena check oil level. Oil lubricant level ni, dia patutnya kena lebih daripada separuh. Jadi kena lebih daripada separuh. So, yang ni okey lah. Saya tengok warna minyak ni masih clear. Jarang guna. Pressure dia tak tetap. Saya rasa sebab dia ada leaking.
Okay. So nanti saya akan buka lah, nanti tengok ah. Lupa nak bawa stand lah. Kalau nampak tak? Tapi di sini, dari sini boleh nampak ke? Okay, jadi kita akan Boleh je. ya, kita akan bukakan dia punya cover. Okey. Nak tanya. Nasri. Spana ni jenis apa? Ya. Apa dia? Sir? Spana ni jenis apa? Panah mana sir? Tak nampak. Tak nampak? Dia Oh. macam free. Saya punya Dekat ni, dekat kamera saya. tak bergerak sir. Rasa slow kot. Bukan yang handphone tu, yang ni, yang highlight ni. Tak nampak? Nampak sir? Dia macam keras. Saya ni tak bergerak sir. Oh, saya pakai dua kamera, satu laptop, satu handphone. Yang laptop ni tak nampak? Nampak saya nampak. Saya nampak saya. Ya. Yang ni handphone, okey, handphone pun boleh lah. Kalau tak nampak itu, okey, yang saya tunjuk yang kamera handphone ni. Okey, Nasri ni spana jenis apa? Panah Combination spanner. Apa dia? Combination spanner. Combination spana. Spanner. Combination spana. Mana dia ada? Yang bulat ni kita panggil apa? ring. Ring, betul. And then kita ada open. Okay, combination of ring and open. Open Right. end. So nanti kita tengok, catatkan juga spana jenis apa yang digunakan. Jadi untuk buka, yang pertama kita nak buka cover. Untuk cover ni, kita gunakan spana 17. So cover ni, dia attach sekali dengan silinder 1, silinder pertama. Okay. So dia gunakan spana 17 dan spana 13.
Okey, kita dah boleh buka. So, dia dapati belting dia longgar. Belting dia kendur. Sir. Ya. Yang kamera full punya tak nampak sir. Yang Kamera laptop phone. ke yang handphone? Handphone. Laptop nampak je sir dari tadi. Ya. Kami nampak yang laptop je sir. Sebut highlight satu. Yang handphone ni tak nampak Yang handphone tak nampak, yang laptop nampak sir. Apa lah, dah on dah kamera. Okey. Tak apalah sir. Nampak je sir kalau pakai laptop. Okey, tak apa, kita pakai laptop lah. So, dia punya belting ni kendur. So, kita kena tensionkan belting ni. Apabila kita nak tensionkan belting ni, kita pastikan di mana tempat kita nak buat tensioning. Tensioning belting ni adalah pada motor base ni. Okey, motor ni tempat kita nak tensionkan belt ni adalah dia punya base, tapak dia. Tapi jangan silap bukan tapak motor ni, tapi tapak kepada base motor ni. Ada, nanti kita akan tengok sebelah bawah ni. Jadi kita akan cuba buat tensioning je. Okey. Saja nak tanyalah. Pernah belajar kan macam mana nak ukur secara general tensioning belt? Pakai jari sir. Okey, betul. Pakai jari. Mana dia sepatutnya turun? Patutnya dia tak kendor sangat. Bila kita tekan, dia tak melebihi daripada berapa? Dalam 20 mm macam tu kan? 20 cm. Yes. Yes sir. Okay. Itu secara general lah. Tapi kalau betulnya kita kena pakai tensioning meter tu lah. Dan itu saya tengok. Ada kot rasanya tensioning meter tu. So apabila satu gila safety bila bekerja dengan benda yang berputar ni kena hati-hati. Jaga okey, jaga buka jam, buka cincin, buka gelang dan dengan ada pakaian yang longgar. Right. Okey, nanti saya akan tunjuk macam mana nak buat tensioning belt. Tapi before that, sekejap, tinggal tumpuk lagi. Sekejap. Okey, saya bawa toolbox saya sendiri. Kalau supposedly kita student DPM patut kita ada toolbox masing-masing lah. So saya akan gunakan Philip screwdriver.
Okey, jarang digunakan. Jadi filter dia masih berada dalam keadaan yang baik lah. Okey, tak ada kotor, tak ada apa. So masih boleh Bersih digunakan. Phil. Ya? Bersih ha. Bersih filter. Okey, jadi satu lagi tugasan sebenarnya yang kita kena buat besok nanti. Once dah ada list nanti, tak apa, besok lepas hantar order tu hantar dulu. Dah adalah list of component termasuk filter ni, kita akan cari katalog untuk Swan ni dan carikan dia punya code number untuk setiap komponen yang ada. Okey, yang itu yang kita sepatutnya apply lah apabila kita nak buat maintenance, kita kena tahu. Okey, ni filter ada dua. Okay, filter casing. Okay, seterusnya kita akan buka silinder head. Okay, sorry, sebelum buka silinder head, kita kena buka dulu untuk piping ni punya nut . Sebab apa kita kena buka piping nut dulu? Sebab kalau kita dah buka silinder head dia, nanti dia tak ada tempat dia nak attach untuk kita nak buka. Actually, yang part ni memang dia sensitif sikit. Thread dia cepat haus. Dan dia ada 3 nut, tapi kita akan buka 2 je lah. Yang sebelah kanan ni, kita akan buka 2. Okay. Okay, So yang ni memang size maksimum 32, tak boleh buka. So kita pakai pipe wrench. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, untuk nut ni, nut yang kedua ni, pipe wrench ni, dia punya, biasanya kita akan tighten kan ikut jam, buka lawan jam kan. Tapi yang ni, nut dia special sikit, dia terbalik. Okay, dia pakai nut, dia pakai thread yang terbalik lah, negative thread . So biasa kita buka lawan jam, tapi yang ni kena buka, kena ikut jam. Okay. Biasanya nak pasang balik jadi masalah lah. Memang susah sikit nak pasang.
Dan baru kita buka spana untuk silinder block. Skru untuk silinder block. Okay, so dia dah ditest lah. Silinder head yang pertama. Okay, kita tanggalkan lah silinder head yang pertama. Okay, supposedly kalau kita tengok kat sini dia ada gum untuk gasket. Okay, kita check gasket dia. So gasket ni kita akan potong lah nanti. Kalau dia dah rosak kita akan potong untuk gantikan. Untuk hari ni saya tak akan buka lah dia punya piston ni. Piston dalam silinder ni. Okay, kita akan buka pula yang kedua. Okay, kita kena check juga. Okay. Dia punya thread ni haus. Thread ni haus ke tak? Okay, berbenang dia ni dah haus ke tak? Okay, kalau kita nampak dah haus dah. Okay, dah masa kita nak kuncikan dia nanti, kita nak tighten nanti ada masalah. So kita kena tukarlah nut ni. So actually kita pun kena tahu lah nut ni size apa. Jenis type apa. Half threaded. Okay, size berapa. Okay. Cylinder head yang kedua kita dah buka. Kita check lah tengok ada crack ke. Macam mana dia punya ni. Okay. Saja nak share lah. Untuk cylinder block, cylinder head ni, proses untuk menghasilkannya adalah proses casting. Bukan casting mancing tu. Proses die casting. Di mana dia ada acuan yang buat daripada kayu. Kemudian dia isi dengan pasir.
Diisi dengan pasir, bentuk acuan dia macam ni lah. Bentuk acuan, bentuk blok ataupun cylinder head ni. Okay. So dia buat daripada casting. So kita kena tahu jugalah secara general lah. Apabila dia casting material ni, kalau diketuk dia senang retak, senang pecah. Okay. So kita kena tahulah juga sikit-sikit kan kenaan dengan macam mana dia develop, material apa dia pakai. Okay, material dia pakai adalah jenis cast iron. Besi tuang, cast iron. So kita dah sebagai pelajar engineering kan, kena ambil tahu jugalah part-part macam tu. So kita faham kenapa dia crack, kenapa dia boleh crack kan. Sebab dia tak boleh diketuk. Dia bukan macam stainless steel kan. Okay. Right. Jadi sama juga kita check dia punya gasket. Silinder block, tapi hari ni saya tak buka lah silinder block lah. Kalau kita buka, kita boleh check tengok sama ada silinder block dalam keadaan baik atau tak. So gasket masih okey lagi. Sir. Ya. Gasket tu memang kita kena potong sendiri je, sir. Ya. Macam okay, tak apa, sir. Ya, dia biasa kat industri, gasket ni akan datang dalam satu roll. Kalau tengok di bengkel plant utility PM2 kat atas tu, kita ada banyak gulungan-gulungan gasket. Okay, mana kita kalau ada orang yang betul-betul buat servicing, yang mana kena ada lah gasket tu dalam gulungan besar tu. So kita akan potong ikut bentuk yang kita nak. Kita akan potong sendiri. Tapi ada banyak tool lah yang boleh bantu kita untuk cutting. Nak tebuk lubang, okay, untuk cutting. Dia adalah tool-tool dia. Dia saya tak jumpa lagi yang jual ikut size standard, tak jumpa lagi. Tapi memang macam itulah, sebab bila kita beli gulungan ni dia lagi murah lah untuk kita buat servicing. Kalau kita beli yang dah siap ready made takut mahal lah. Lepas tu takut beli silap tak boleh pakai kan. Masalah lah. Alright. Okay, soalan yang bagus. Alright, sir. So jangan lupa, okay, untuk nut piping yang besar ni, dia berlawan arah dengan yang normal lah. So dia negative threading. So kita nak buka ikut jam, tutup lawan jam. Balik lah. Okay. Once kita dah check tadi kita dapati bahawa belting tension dia kurang kan. Ya, sir. Kendok. Ya, sir. Okey, kalau ikut cara yang sebenar dia kita kena marking lah dekat bawah ni, kita kena marking. Okey, dan kita kena keluarkan dulu belting ni untuk kita setting dia punya tempat untuk ataupun dia punya lining yang kita marking tu, kita nak tarik ke belakang sikit. And then kita tak dapat tension betul je baru kita marking. So patutnya ni kita kena longgarkan dulu untuk keluarkan belting, kita nak check belting Okay, saya akan looskan base motor ni. Dan saya akan letakkan di tempat yang lebih ke belakang sikit daripada tension yang belt yang kena tadi. Jadi kalau tengok kat sini ada marking yang telah dibuat oleh pekerja yang sebelum ni dia dah marking lah. Dan saya tengok ni marking dia memang lalu lah. Dia punya base ni, dia punya tapak ni memang location dia tak ikut marking lah. Kita tak perlu buka dismantle keseluruhan skru tu kita just longgarkan je.
Okey, salah satu komponennya adalah belting. So, kita check dengan kita tekan. Okey, kita tekan dia nampak tak ada crack ke tak. Okey. Okay, ini bukan guna untuk apa nama production harian lah. So, tengok boleh tahan lagi lah. Walaupun dah keras, rasa keras sikit ni. Tapi dia tak crack lagi. Okey. Sir, Ya. belting tu sepatutnya lembut ke apa, sir? Alamak, sir. Mana sir tak ada? Ah, Sorry, orang ada call in. Dia putus sebab saya pakai hotspot ni. Okey, soalan? oh. Belting tu sepatutnya lembut ke memang kena keras lah, sir? Dia tak boleh keras. Kalau keras tu maksudnya dia punya getah tu dah sampai jangka hayat dia lah. Tapi yang ni tak adalah keras sangat. Masih okey lagi. Oh. Kalau kita tengok, kalau dekat kenderaan kereta kita pun sama juga. Okay. Biasanya bila dia dah keras tu, dia ada expired time dia. Sebab tu kita kena tahu. Okey, untuk belting ni pun sama. Kita kena cari juga dia punya supplier dia, ataupun kita kena tahu juga serial number ataupun kod untuk komponen belting ni. Okey, kat sini dia ada tulis A76 Sunwoo. So kita boleh cari katalog Sunwoo. Okey, 4F3 A76. Kita akan cari tengok. Nanti kita cari dalam katalog. So dia sepatutnya adalah jangka hayat dia tu. Sebab dia kalau biar lama getah ni adalah material yang ada kata apa? Yang bertindak balas dengan udara, dengan oksigen. Okey, getah ni. So kalau lama memang kalau kita tak pakai pun lama-lama dia akan keras. Kalau kita biar, okey, dia teroksidize ni. Tapi yang ni nampak okey gini. Tak ada crack Sir, dia ada saiz tertentu ke sir? Ada betul. So kalau kita tengok, itulah kalau kita check tengok katalog dia ada dimension dia tertentu. Berapa lebar dia, berapa depth thread dia. Okay. Dia memang ada dalam katalog tu dia ada spesifikasi lah. Dan biasanya kalau kita tengok manual ataupun katalog kepada mesin kompresor Swan ni, kat situ dia ada, dia dah bagi dah spesifik spesifikasi untuk setiap komponen. So kita cari kat situ nanti. Okay. So bila kita tahu spesifikasi dia, lebar berapa depth of thread dia ni, depth of maksudnya Allah Muhammad, groove, depth of groove ni, dalam groove ni, so kita boleh check tengok. Tak semestinya brand Sunwoo ni, mungkin brand lain pun ada yang lebih murah. Itu kita kena pandai lah. Cari yang lebih murah, tapi yang lebih murah tak semestinya baik kan. Yang mahal mungkin lebih baik, tapi tak tahulah. Itu benda-benda yang kita akan play around lah bila kita duduk dalam servicing nanti. Dan bila kita dah jadi kontraktor nanti, kita kena ramailah supplier akan approach kita. Kita boleh check tengok. Okey. Saya dah melonggarkan, dan tadi kita tengok pada setting yang pertama tadi dia kendur, setting yang asal tu dia kendur. Okay. Jadi sekarang saya nak set kepada marking line yang dah ada, yang telah dibuat oleh sebelum ni. Saya rasa yang itu marking line yang betul lah. Okay. So ada dua, bila kita sebut tentang belting dan pulley, ada dua perkara kita kena buat adjustment. Yang pertama tensioning belt, yang kedua apa? Apa boleh Alignment, sir. Ya? Alignment. Alignment. Jadi secara general lagi, ini kita tak cerita yang nak pakai professional punya part. Kita ada laser alignment tu semua tu. Tapi secara generalnya kita boleh guna apa? Benang, sir. Benang, sir. Benang sir, Betul. tali rapia. Okey, sesat saya cari benang.
Alright, so dah dapat benang. Patutnya kita kena guna mallet lah, sebab saya ambil mallet. Okay, untuk fine adjustment, kita kena guna mallet. Jangan guna apa nama tukul Jangan guna hammer. Rosak dia macam saya cakap. Body dia ni dibuat daripada casting. Bila casting kalau awak ketuk dengan besi, so dia akan crack lah. Dia boleh pecah. Tak saya So kita pakai mallet. Mallet ni yang jenis plastik lah ataupun getah. Okay, kita buat adjust. Okay. Okay, so kita dua dalam satu lah. Kita buat alignment dan kita buat adjusting tension. So once dah nampak okay, so kita tighten balik lah. Right. Okay, the next step kita nak pasang balik belting. Ini memang kena hati-hati. Sebab kita akan pasang bermula daripada groove luar sampai ke groove dalam lah pergerakan dia. Okay, kita putarkan. Okay, dia memang akan ketat sebab kita dah buat tension tadi. So kita kena ada bantuan lah. Okay. Okay, so dia masuk yang pertama, masuk pada groove luar.
Kita akan gerakkan ke dalam. Tapi kena berhati-hati. Sebab yang ni ada orang tersepit kena tersepit. Okey, belt pertama dah ke groove kedua, akan groove ke ketiga pula. Okey, nampak macam cun. Bila kita tekan dalam 2 cm. Okey, kita go on dengan belting kedua dan belting ketiga. Silap lah, terbalik pula masuk. Payah pula ni. Tension dia terlalu. Okey. Okey, kedua berjaya. Last. Habis.
Okey. Berjaya dengan kadar tension dia pun cantik Baik. Okey, seterusnya kita nak pasang balik. Okey, sepatutnya gasket ni kita kena gam lah. Kita kena gam. Ni nampak macam dah koyak lah ni. Kena buat baru. Okay, masa kita pasang pun skru tu make sure dia cross lah. Kalau yang sebelah depan ni kita pasang, and then pasang satu sebelah belakang. Yang bersilang bersilang supaya dia senang dia pegang. Once dah pegang depan belakang senang untuk kita pasang. Okay. Dan seterusnya cylinder block yang pertama.
Right, last. Sorry. Okay. Last but not least. Lah, pasang pula. Ini dari belakang. Okay, kita selesai dengan assembling. So kita nak test. Tadi kalau ingat masa kita mula running, pressure dia tak stabil. Pressure dia tak stabil sebab ada leaking. So kali ni kita tengok macam mana result dia.
So puli dia berlaga dengan dia punya cover eh. Okay. Dari sini. Okay. Masih ada leaking di silinder nombor 1. Bagi dia masa sikit.
Pressure tak build up juga. Pressure masih maintain satu bar. So ada memang leaking lah. Kita nampak macam kecil problem dia, tapi leaking di cylinder head tu kat block head tu, dekat gasket tu. So nanti kena tukar gasket lain lah. Dah tak boleh pakai lah gasket tu. Dua-dua belah dia ada leaking. Kalau dengar bunyi cicit ni. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau leaking tu atas ni kan kena tukar gasket ke apa? Ya. Kalau leaking tu nak atasi dia macam mana tu? Okay, so sebab dia kenapa satunya saya nampak sebab gasket ni kita tak bergam. Dia supposedly kena ada gam, ikat gasket, ikat keringkan supaya tak ada leaking. Sekarang ni kita tak gam satu gasket tu pun dah ada yang koyak sikit tu. So nampak macam simple lah gasket apik je, tak gasket ni sangat-sangat penting lah untuk mengelakkan leaking. Bila leaking dia tak naik. Pressure tak build up tapi power digunakan, so rugi lah pada syarikat lah. Rugi pada syarikat. So antara benda-benda yang kita kena tengok, nampak macam kecil lah gasket je. Pasang sendiri lah. So kalau pemasangan gasket yang kecil tu tak betul, so dia akan merugikan lah. So efficiency. Okay, satu lagi saya nak tekankan. Bila kita dalam bidang maintenance kan, sebenarnya syarikat dia bergantung kepada kita untuk memastikan semua peralatan termasuk mesin, facility dan utility berjalan dengan lancar. Maksudnya kurang breakdown and then dia berjalan tu pun tak ada defect yang banyak. Okay, benda tu kita panggil reliability, kebolehan. So reliability ni memang ada calculation dia. Nanti kalau awak semester 5 awak akan belajar dalam maintenance management and total productive maintenance tu, kat situ ada belajar. Tapi dalam masa yang sama saya nak jemput pihak industri, tapi tak tahu bulan 3 lah kot, insyaAllah, untuk share dengan kita berkenaan dengan apakah kepentingan maintenance kepada mana-mana plant lah. Okay, dan macam mana kita nak tahu kita ni quality kita, percent of apa yang kita nak pastikan mana kita buat maintenance betul, so quality apa yang meningkat, so quality pengeluaran lah, production kan. So macam mana nak calculate benda tu, tak susah pun. Okay, dia ada, kalau ikut cara total productive maintenance Jepun tu, dia ada, saya lupa lah, dia ada tiga parameter yang kita kena darabkan. Tapi ada dalam subjek TPM tu memang ada. Tak susah lah. Cuma kita kena kumpulkan, dia akan bagilah data tu. Okey, ni darab ni. So dapat reliability. So reliability itulah yang kita nak pegang. Kita nak target berapa. Kalau saya tak tahu dah cerita kat awak, belum perjumpaan saya dengan mesyuarat bersama dengan mantan pengarah Petronas yang memang terlibat dalam maintenance. Okay, dia cerita untuk kepentingan lah untuk calculation reliability ni ada beberapa method lah. Okay. So antara method yang diguna TPM lah, Total Productive Maintenance. TPM ni dikenalkan oleh Jepun dan dia sangat-sangat memerlukan disiplin diri untuk operator, technician kena disiplin baru boleh jalan benda tu, calculation dia baru betul. Okay, satu lagi yang dia guna US punya method, yang tu saya tak belajar lagi, tapi saya nak jemput dia, nanti dia akan cerita kat kita apa yang kita nak kira untuk memastikan maintenance ni berada di landasan yang betul. Sekarang ni dia tak panggil plant maintenance. Okay, kita duduk di bawah satu cabang yang sangat-sangat penting sekarang ni, iaitu asset management ataupun facilities management, FM atau AM. Facility management atau asset management ni memang sekarang ni tengah nak develop lah kat Malaysia ni. Maknanya dia sebelum ni kita majority daripada syarikat menggunakan method preventive maintenance, ada banyak method kan. Okay, dia menggunakan method run to fail. Run to fail ni maknanya dia jalan, bila fail tukar. Ataupun fail repair lah. Dia macam tu. Dia tak ada preventive maintenance berkaitan dengan time base, dia tak ada berkaitan dengan condition base. Kan? Dia tak ada. Dia memang run to fail. Ni nanti yang mantan pengarah Petronas tu dia akan cerita benda ni.
So saya faham macam tu. Dan equipment kita terbahagi kepada 3. Equipment kita ni terbahagi kepada 3 kategori. Iaitu equipment yang pertama yang memang mahal dan sangat-sangat efisien penggunaan dia. Memang dia jarang rosak, dia sangat bagus dia jalan sebab dia baru kan. Okey, yang pertama. Yang kedua dia pertengahan lah. Dia macam dah run mungkin dah 5 ke 10 tahun tapi masih boleh berfungsi tapi kena repair sekali-sekala. Yang ketiga dan seterusnya yang mana yang dah lebih daripada 10 tahun yang memang sat-sat rosak. Tapi dia masih boleh bekerja lagi. So bila kita pecah pada 3 kategori, tiga kategori alat ni kaedah nak buat maintenance dia pun untuk calculation reliability pun berbeza. Kalau yang ketiga tu boleh pakai run to fail sebab dia dah lama dah, dah lebih 10 tahun. Kita boleh pakai run to fail. Tapi yang kedua dengan yang pertama kita kena guna reliability calculation. Itu yang dia cerita lah, saya baru faham. Itu bidang kita, bukan setakat kita nak repair kan, tapi kita kena tahu walaupun satu kompresor ni kan, once kita dah run, kita boleh ambil data kompresor ni. Maknanya berapa kali dia rosak, berapa kali kita buat maintenance. Kalau kita tak buat preventive maintenance, time based. Kalau kita buat time based, macam mana keadaan dia? Kalau kita buat condition based, macam mana keadaan dia? Kalau kita buat predictive pula, macam mana dia berfungsi? Berapa persen dia berfungsi? Ataupun berapa persen dia punya quality function dia? Reliability tu lah, reliability tu. Berapa kita boleh berharap pada dia? Normally kalau equipment yang baru level 1 tadi, kategori 1 tadi memang 90% ke atas, 95% ke atas reliability. Tapi bila dia kurang sikit 5 ke 10 tahun penggunaan, kita target 80% reliability pun cukup dah sebab dia dah lama sikit. Tapi yang lebih 10 tahun, kita target reliability dia 70% ataupun 65% cukup dah. Sebab kita tahu dia dah lama, dia memang rosak tapi dia masih boleh berguna. Reliability yang kita nak kira tu, kalau dapat 65 ke atas cukup dah. Tu kita kena faham lah. Dia ada pengiraan dia dan kita ada benchmark berapa persen reliability. Ingat reliability. Ini tak ada dalam syllabus sekarang lagi. Mungkin dekat TPM nantilah. Tapi saya nak share awal-awal supaya awak nampak, kita nak pastikan kita ni sebagai orang maintenance, kita nak pastikan mesin-mesin, utility, facility yang digunakan, reliability dia sama ada 90 ke atas ataupun 80 ke atas atau 70% ke atas. Itu kita sendiri boleh design. So siapa yang design tu ialah graduate yang macam awak, graduate daripada diploma. Kalau di peringkat kontraktor, meeting saya dengan kontraktor itu dia panggil programmer. Tapi kalau di peringkat syarikat oil and gas ataupun syarikat besar yang baru nak start kat Malaysia ni, dia panggil planner lah. Planner. So dalam tu kita nanti akan belajar lagi lah plan maintenance, unplanned maintenance. Sonok lah baru kita nampak maintenance ni bukan sonok lah kan. Kita bukan sonok. Physical saya tak risau, saya cakap physical awak boleh buat. Awak boleh sekejap saya ajar cara nak buka pasar, awak boleh buat. Tapi macam mana kita nak plan tu yang penting. Okay, walaupun untuk sebiji kompresor ni kita kena tahu berapa jangka hayat dia, berapa lama dah dia surat beranak dia bila kan, kita kena ada data-data tu, kita kena ada dia punya spare part dia kat mana nak cari semua kita kena ada, even satu. So kalau awak bayangkanlah ada beribu mesin kan dekat kilang, ada banyak utility macam aircon, kompresor, aircon, apa lagi, water piping kan, benda-benda macam tu kita kena ambil kira reliability dia supaya kita boleh tingkatkan reliability itu sebab dia ada guna 3 parameter. Parameter saya tak ingatlah parameter tu, tapi nanti kita akan tengok. Kalau kita nak tinggikan reliability, kita kena tinggikan ada 3 parameter ni. InsyaAllah boleh. Kalau kita faham yang tu, awak boleh keluar sana, insyaAllah gaji best lah. Planner atau programmer. Boleh. InsyaAllah. Mungkin sambung degree, dekat degree nanti akan belajar lebih detail lah untuk planning. Lepas tu awak plan untuk company yang tengok, insyaAllah itu cita-cita saya nak tengok you all lah nanti. Bukan setakat boleh buka pasang je. Alright, ada apa-apa soalan? Alhamdulillah sir, jelas. Ya, Alhamdulillah. Tu Hakimi nak pergi buat test. Okey, kita tengok petang ni lah macam mana. Sekejap Hakimi nak pergi buat test Siapa lagi yang tak sihat ni? Kat bilik saya ada je saliva test tu. Tak apalah nanti kalau Hakimi nak test tu. Sebab saya tengok hari ni Hakimi tak sihat lagi. Ada lagi tak siapa tak sihat? Kemarin dah sir, ni alhamdulillah dah sihat balik sir. Ya. Saya itulah berbelah bahagi juga. Kalau tanya dekat orang kan, dia kata kalau boleh minggu ni tak payah, tapi itulah rugi masa kita. Yang pertama, yang kedua kena buat
risk assessment lah. Saya nak buat risk assessment lah ni, nak tengok siapa yang sakit ke tak sakit, lepas tu ada kontak ke dengan budak-budak yang dah positif atau yang dah diasingkan tu, ada kontak ke tak. Kalau okey, kita boleh buat kelas esok, tapi saya pun buat kelas esok pun saya tak duduk dekat dengan awak, saya pun duduk jauh juga, dan kita ada empat kompresor ni yang awak akan bekerja 4 kumpulan. Tak ada masalah, tu semua cukup. So awak rasa macam Sir, mana? kami 5 orang kat bawah kuarantin. Saya kuarantin je. Oh ya ke? Saya kuarantin je. Saya kuarantin je. Sampai bila? Lusa. Saya ni. Ya? Lusa ke sir? Lusa? Oh. Korang pakai gelang ke? Tak pakai sebab dia tak bagi. Tapi korang register dalam MySejahtera tak? Tak juga. Kenapa tak register MySejahtera? Boleh je kalau close contact register MySejahtera. Sekarang ni memang tak ada lah gelang-gelang ni. Yang kalau KKM pun tak nak pakai gelang. Cuma kita register. Kita tahu siapa kontak kita. Kita ada nama dia dengan nombor telefon dia. Kita ada nama dengan nombor telefon. Kita register sendiri dalam MySejahtera. Kita close contact. Yang masa nak buat assessment dalam profile kan. Profile assessment kita tu. Kita masukkan nama dia dengan nombor telefon dia. Nanti kita keluar lah kita punya status kita tu orange. Kontak rapat. Tak ada gejala. Okey sir. Tapi tak apalah. Kuarantin Kimi pun dah kuarantin tu sir. Kontak rapat. Oh ya ke? Saya ingat SEM 4 tak ada. Ada sir, ramai kok. Akram je. Akram. Oh ya ke? Besok tak boleh lagi dah tu. Okay, besok tak boleh lagi. Jadi besok so hari ni dah penat lah, tak larat nak pergi. Kita nak pergi tengok apa nama kompresor screw type. Saya semalam dah buka lah. Tapi bukan barai lah, saya buka nak tengok dalam dia macam mana. Macam yang awak present itu kan, awak present jenis-jenis kompresor kan, ada screw type, ada scroll type kan, scroll type kita ada, tapi saya nak kena belah dulu, nak kena potong. Saya tengok dalam YouTube tu dia potong, so saya dah minta Cik Anet PPLV untuk potong. Kita nak tengok scroll tu macam mana dalam dia. Sebab kita ada besar, kita ada 2-3 biji kat, ada yang besar betul, scroll yang besar tu. Tapi kita screw type kita ada, scroll type kita ada. And then yang reciprocated ni, yang ni dengan reciprocated yang vertical dekat atas, saya boleh tunjuk. Diaphragm type ada dalam, lagi saya tengok, ada dalam bilik pneumatic hydraulic tu ada diaphragm type, tapi saya tak berani nak buka lah. Sebab itu digunakan untuk lab pneumatic hydraulic, lab pneumatic. Okay, so besok petang kan kelas kita kan? Ya sir. Okay, besok kita start pukul 3 lah. Pukul 3 kita start. Saya bawa pergi tengoklah kompresor-kompresor. Okay, untuk awak kenalkan komponen-komponen yang ada. Boleh? Okey sir. Boleh? Boleh je. Boleh sir. Boleh sir. Itulah saya doakan you all cepat sembuh lah. InsyaAllah sir. Sekolah anak saya berlambat-lambat kes positif. Wife saya baru mesej tadi. Dia cikgu sekolah vocational, Limbun Tebal. So hari Sabtu ada 1 kes cikgu. Hari ni ada 1 kes lagi cikgu. So benda dah merata lah. Jiran-jiran kat rumah saya pun ada 5 rumah ada kes sekarang ni positif. Tapi tak teruk lah. Anak-anak dia orang positif, lepas tu dia pun sangkut positif. Tapi tak ada teruk, batuk-batuk, demam sehari, lepas tu batuk, lepas tu habis. Okay, tak apalah, saya doakan you all cepat sembuh, settlekan segera. Kalau tak dapat minggu ni, tetap kita kena buat juga lah nanti kan. Kita try catch up lah, tengok. Kita settlekan kompresor ni, lepas kompresor dia ada, lepas kompresor apa lah. Sekejap. Kompresor, lepas tu blower. Oh, fan and blower. Okey.
fan and blower pun tak susah. Kita ada dekat CWTP ada 2 biji. Dekat STP ada 2 biji. Dekat STP tu ada rosak, mungkin kita boleh lah buat practical repair motor dekat STP, sewage treatment plant Okay, fan and blower. Lepas tu turbine. Turbine ni kita tak ada turbine, tapi saya akan bagi task lah. Lepas kita dah tengok komponen-komponen turbine, nanti awak akan buat mini turbine lah, ikut yang dalam YouTube tu. Water turbine lah. Ataupun air turbine nanti kita buat. Lepas turbine, ICE, internal combustion engine kita ada, tak ada masalah. Lepas tu missionary settlement, okey, tak ada masalah. Boleh, insyaAllah sempat. Alright. So, okey tak? Penat ni? Kerja seorang-seorang lah. Relax. Dah lama lah tak ni. Semalam saya buka pasang aircon dengan sen 5. Saya buat macam ni ke lah. Kat demo kan, tunjuk macam mana pasang aircon, buka aircon. Dah lama tak buat kerja, dah berdarah tangan. Hari ni saya ambil tangan lupa. Okay guys, thank you very much. Thank you very much. So take care, minum air banyak-banyak. Kalau ada apa-apa tolong beritahu saya lah. Alright sir. Maklumkan kalau tak sihat ke apa, maklumkan. Kita jaga sama-sama kita. Okay, insyaAllah. Alright sir. Okay, saya tangguhkan dulu kelas ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Okay guys, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sir. Salam sir. Waalaikumsalam sir. Thank you sir. Jaga diri sir. Sama-sama. Sir. Sir dah keluar Am, sir dah keluar. Okay.